Bapa Allah ciptakan rangsangan seks? Patut Allah tak bagi pula kita buat seks bebas. Sepatutnya baik, anak muda yang sama. Ingatlah, benda ni bukan apa, praktikal. Nanti bila kita keluar ke dunia luar, kita akan berhadapan dengan orang macam ni. Engkau belajar dekat Ma'had ni. Ya, aku nak tanya engkau. Bapa Allah ciptakan rangsangan seks? Patut Allah tak bagi pula kita buat seks bebas. Sepatutnya Allah yang ciptakan rangsangan seks pada kita, Allah benarkan kita nak buat seks bila-bila masa dengan sesiapa saja. Itu macam mana kita nak jawab? Betul juga betul juga. Baik, tak payah mengaji Ma'had. Kalau orang dah cakap macam tu, kita mengiyakan dia. Kita kena terang kepada dia. Ini anak muda yang sama anak muda yang sama dalam posting Facebook dia, itu hujah dia. Dia kata oleh kerana Tuhan yang menjadikan rangsangan seks, tak sepatutnya Tuhan mengharamkan seks bebas. Kalau Tuhan haramkan seks bebas, baik tak payah cipta manusia, kata dia. Jadi dia seolah-olah menganggap manusia ni diciptakan untuk melakukan seks bebas. Dalil kerana rangsangan seks itu semula jadi. Di sini kita kena faham sejarah. Kenapa anak muda ni sampai boleh berfikir sesesat ini? Kerana sejarah perkembangan fahaman liberal ini, dia ada kaitan rapat dengan penindasan atas nama agama yang dilakukan oleh golongan gereja pada zaman pertengahan. Zaman dahulu gereja sangat kuat, sangat berpengaruh. Jadi orang yang berpengaruh dalam gereja ni, mereka sering menindas orang lain, sama ada fikiran dia ditindas ataupun fitrah dia. Contoh fikiran yang ditindas, dia beritahu kepada penganut-penganut agama Kristian, Tuhan tu sebenarnya satu dalam tiga, Trinity. Jadi akal manusia tak boleh terima. Satu dalam tiga impossible. Kalau tiga dalam satu okey. Kan Ustaz Hafiz pernah minum kopi 3 in 1. Kopi 3 dalam 1, shampoo 5 dalam 1. Itu tak apa, kita boleh terima. Tapi kalau 1 dalam 3, 1 dalam 5, mustahil. Itu satu benda yang tak logik. Tetapi mereka diberitahu, kamu jangan tanya banyak, boleh tak? Ini agama dah cakap, kamu dah percaya saja, jangan tanya-tanya. Ketika itu akal dia mula memberontak. Kenapa saya perlu percaya kepada satu perkara yang tak munasabah? Kemudian bukan saja akal ditindas, bahkan fitrah semula jadi juga ditindas. Sebagai contoh, diberitahu kalau kamu nak jadi orang gereja, nak jadi padri, kamu tak boleh berkahwin dengan perempuan. Kan naluri dia memberontak. Dia kata, kenapa tak boleh kahwin dengan perempuan? Bukankah benda itu semula jadi? Jadi akhirnya golongan liberal ini, dia memberontak untuk melawan penindasan atas nama agama. Silapnya pemuda ini adalah dia pakai idea liberalisme ketika melawan penindasan agama untuk melawan Islam. Tak betul. Sebab yang pertama, Islam tidak menindas akal, bahkan Islam yang menyuruh kita menggunakan akal. Dalam Al-Quran Allah berfirman, afala ta'qilun, kenapa kamu tidak menggunakan akal? Afala tatafakkarun, pasal apa hampa tak fikir? Betul? Pasal apa hampa tak fikir? Afala tatafakkarun wa fi anfusikum afala tubsirun, dalam diri kamu telah ada tanda-tanda kewujudan Allah, tanda-tanda kekuasaan dan keesaan Allah, kenapa kamu tidak perhatikan? Bahkan tidak menggunakan akal ini menjadi sebab masuk neraka. Walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha. Kami masukkan dalam neraka Jahannam tu ramai daripada kalangan jin dan manusia, antara puncanya mereka ada hati tapi tidak ambil faham. Walhum a'yunun la yubsiruna biha, mereka ada mata tapi tidak memandang. Mana ada orang ada mata tak memandang? Maknanya tidak menggunakan akal ketika melihat. Walahum azanun la yasma'una biha, mereka ada telinga tapi tidak mendengar. Semua orang ada telinga mendengar, maksudnya tidak mendengar dengan berfikir. Kan selalu kita amalkan surah Al-Mulk. Cuba perhatikan dalam surah Al-Mulk keluhan ahli neraka. Wa qalu law kunna nasma' au naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Mereka berkata, ahli-ahli neraka mengeluh, kalaulah dahulu ketika di dunia kami itu ada mendengar,
dakwah, ta'lim dan sebagainya, au naqilu, atau kami menggunakan akal. Tidaklah kami sekarang ini termasuk dalam ahli neraka. Bermakna salah satu sebab masuk neraka adalah tidak menggunakan akal. Jadi silap besarlah. Dia nak hentam Islam atas dasar menghalang akal, tak betul. Islam yang menyuruh kita guna akal. Dan tidak betul juga dia nak menghentam Islam atas dasar menyekat fitrah. Dalam Islam, kamu alim ulama besarkah? Kamu ahli ibadah yang terhebatkah? Ayat ini terpakai untuk kamu. Fankihu ma tabalakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba'. Fankihu fi'il amar. Kita disuruh, kahwinlah kamu yang elok daripada kalangan wanita 2 atau 3 atau 4. Wa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Sekiranya kamu takut tidak boleh berlaku adil, maka kahwinlah 1. Makanya kita itu takut bukan tidak berlaku adil, tapi takut bini, maka kita kahwin 1. Bukan takut bini, sebenarnya bini tak takut kat saya. Habis kuranglah. Jadi dalam Islam fankihu, maknanya Islam mengiktiraf fitrah. Islam suruh kahwin. Jadi silap ya pemuda ini, dia tak faham bahawa dalam Islam apa yang Islam lakukan adalah mengatur. Islam mengiktiraf ya rangsangan semula jadi dan sebagainya ini, tetapi nak disalurkan bagaimana? Kalau rangsangan seks adalah melalui perkahwinan, dan sangat silaplah kalau dia itu menganggap rangsangan semula jadi sebagai alasan untuk menghalalkan segala-galanya, tak betul. Sebagai contoh, rangsangan nak makan kita buat-buat atau semula jadi? Semula jadi. Bila kita lapar, tiba-tiba bau masakan yang sedap, kita akan terliur. Betul kan? Okey. Apa makna terliur? Keluar air liur. Betul. Kerana secara semula jadi, badan kita ini sepatutnya menghadamkan makanan. Jadi apabila hidung kita sudah bau makanan, badan kita sudah bersedia untuk menghadam. Salah satu ejen penghadaman adalah enzim yang ada dalam air liur. Jadi maknanya rangsangan nak makan itu adalah semula jadi. Adakah kerana rangsangan nak makan semula jadi, maka kita boleh makan sebebas-bebasnya tanpa ada peraturan? Tidak. Contoh, katakanlah Ma'had buat satu trip daripada Janda Baik ke JB juga, Johor Bahru. JB ke JB. Trip Janda Baik ke Johor Bahru. Dalam perjalanan masing-masing dah rasa penat dan lapar. Jadi singgah di Melaka, di RNR. Rupanya masa itu musim perayaan atau musim cuti, penuh orang beratur. Jadi kita tu sangat-sangat lapar, sangat-sangat nak makan. Sedang kita duduk, lalu satu orang lelaki bawa sepinggan nasi, katakan nasi biryani gam. Okey, biryani gam, lauk kambing, ada dalca, ada acar. Kita tengah lapar. Memang kita betul-betul terangsang tengok makanan yang dia bawa. Lalu kita ambil pinggan dia dan makan nasi dia, boleh? Mesti dia heran. Dia kata, adik, pasal apa makan nasi saya ni? Kita kata, jangan marah bang, yang sebenarnya ini rangsangan semula jadi. Dia mesti pelik, ini budak Ma'had ni, apa yang dia ajar kat Ma'had. Jadi dia kata, adik, ni abang nak nasihat, kok ia pun rangsangan semula jadi, adik beli sendirilah nasi ni, nasi abang nak makan dah tak ada. Itu kalau dia jenis baik. Kalau dia jenis garang, ya, mungkin dia akan tumbuk kita dan dia kata, ambil kau, ni rangsangan semula jadi. Jadi rangsangan semula jadi ini tak boleh dijadikan alasan untuk menghalalkan yang haram, tidak boleh. Tetapi dalam Islam, rangsangan semula jadi ini digunakan dengan cara yang betul, itu memberi manfaat. Sebab kalau tak ada rangsangan nak makan, kita itu maknanya boleh meninggal. Kalau tak ada rangsangan seks nak kahwin, kita itu tidak berzuriat. Maka rangsangan ini bagus, tapi kena disalurkan dengan cara yang halal. Channel ini dibawakan khas oleh Santri Filmmaker.